Tengok orang tu. Lagi satu orang. Ya. 7. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berkumpul pada malam ni. InsyaAllah kita ambil satu tajuk dan mungkin minggu ni masih lagi online, minggu depan masih lagi kot. Bulan 4 boleh katakan kebanyakan tempat dah bercadang untuk buka balik. So Allah Ta'ala mudahkan urusan dan angkat dari kita wabak penyakit ni dan jadikan kita ni sihat semua sekali, Alhamdulillah. Dan supaya kita dapat hidup seperti biasa semula, insyaAllah. Alhamdulillah, Perlis dah mula buat arahan untuk rapatkan soh selepas keadaan nampak stabil, dan kita pun insya-Allah lah kita lihat keadaan di Selangor pun dah benarkan untuk kuliah-kuliah dijalankan besok pagi. Pagi Jumaat ada start kelas ada di Bangi. kena dah ada orang dah message dah, dan kelas di Taman CUK pun insya-Allah Ahad ni pun insya-Allah kita akan hadir secara fizikal. Ini semua ni dah dibuka semula. Walhamd. Baik. Malam ni kita ambil tajuk berkenaan dengan memahami Al-Quran, perbezaan antara tafsir dan tadabbur. Baik. Ini tajuk ni saya rasa penting, macam disuarakan oleh Abu Talhah, yang mana tajuk ni berkait dengan insya-Allah tak lama lagi kita nak masuk bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Dan memang sebenarnya tiap-tiap tahun bila masuk bulan Ramadan, ataupun bila sampai saja hatta kadang-kadang kita belajar hadis-hadis tentang fadilat surah Al-Baqarah ke fadilat-fadilat tertentu, kita dapati banyak persoalan timbul. Ada orang kata, tapi saya suka baca surah sekian, ataupun surah sekian. Betul, ada pula yang persoalkan, kena khatam Quran ke bulan Ramadan ni? Saya suka tadabbur, saya tak khatam tapi saya tadabbur. So jadi macam seolah-olah arahan agama Islam ni banyak sangat pertembungan dan pertentangan. Sedangkan kalau kita perhatikan, semua tujuan dia satu, untuk kita, pasal kita belajar Quran ni, kita sebut kita ada beberapa perkara. Pertama, kita belajar baca. Kemudian kita belajar faham. Kemudian kita belajar faham, baca, faham, dan juga amal. Kita nak amalkan, praktik. Sebab itu sudut sebenar Quran ni untuk dibaca. Kita tambah lagi. Dia baca, hafal, faham, amal. Baca, hafal, faham dan juga amal. Kita kata 4 perkara berkenaan. Kalau kita step by step kan. Yang terakhir sekali adalah amal. So basically memang nak tak nak memang Al-Quran Karim untuk itu. So kalau dia kata seorang manusia tu dia belajar Al-Quran dan dia ambil ayat yang dia suka je. Mana dia tak suka dia tinggal. Itu tak betul, sebab Al-Quran Karim kita baca semua dan juga diamalkan semua. Tak boleh orang tu kata dia nak ayat tentang tajuk pembersihan jiwa, tapi tinggalkan ayat-ayat berkenaan hukum hakam. Dan ataupun ada orang nakkan tajuk berkenaan hukum hakam tapi tinggalkan berkenaan dengan tajuk akhlak. Itu semua tak betul. Sebab kita kata Quran ni dilaksanakan ke semua sekali. So bila mana seorang manusia tu, insya-Allah kan dah masuk Ramadan ni dekat, tajuk tadabbur Quran ni dan sebagainya sangat-sangat timbul. Saya bagi contoh lah. Pernah sekali ketika mana saya bagi tazkirah Ramadan dekat satu surau dekat area UK Perdana. Lepas tu lepas daripada tazkirah tu, ada seorang abang tu datang jumpa saya. Dia kata, apa? Ustaz, saya ni, dia kata, I don't memorize Quran. Saya tak hafal Quran.
Saya tak baca sangat, tapi saya uh, tahu untuk ambil ayat tertentu dan saya faham, saya ambil pengertian, saya ponder meaning, mana tadabbur lah. Ha. Saya baca Quran dan saya tadabbur. Saya ni banding dengan seorang pelajar tahfiz Quran yang hafal aja, tak faham maksud. Siapa lagi baik? Ini soalan ni kan. Kita macam, apa hal nak buat bandingan? Sepatutnya kita, manusia ni, kita amal kita sendirilah atas diri kita. Banding dengan orang buat apa? Tapi dia tanya perbandingan tersebut, saya pun jawab. Saya kata, budak tu lagi bagus dia abang. Dia tak pasal pula. Dia macam kakak tua je. Dia baca-baca, dia bukan faham pun. Saya baca dan faham. Saya lihat pengertian dan makna. So dia kata, kenapa budak tu lagi bagus daripada saya? Saya kata, abang punya tajuk macam tadabbur tadi abang kata, ponder meaning of Al-Quran. Abang punya faedah tu pada diri abang saja. Sedangkan budak ni, kalau apa-apa jadi kepada katakanlah ciptakan Al-Quran hilang, ataupun Al-Quran tak ada siapa nak mengajar Quran lagi, budak ni lah benteng kepada agama. Sebab kita kata agama kita ni dijaga dengan teks agama tu. Memang kita kata orang yang akan datang akan boleh mungkin kefahaman tak kuat pada orang yang menghafal, tapi orang yang berikutnya akan dapat pengertian yang lebih baik bila teks tu dijaga. Tapi kalau teks tak jaga, kita nak tayang apa? So agama Islam ni kembali pada dua sudut tadi. Kan kita Quran dan Sunnah. So Quran Sunnah tak terjaga. So di mana kita nak banggakan diri kita dengan apa yang ada? So macam saya katalah, abang punya faedah pada diri abang sendiri, sedangkan budak ni punya faedah pada semua orang. Mana apa-apa jadi pada Islam, pada sumber Islam, inilah orang dia. Sebab Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata apa? Nadarallahu mura'an. Nah, hadis ni mutawatir Lebih 14 orang sahabat Nabi. Nadarallahu mura'an. Sami'a minna syai'a. Subhanahu wa ta'ala bahagiakan, Nabi kata, seorang yang dengar dari kami satu perkara. Fa'addaha. Fahafidhaha. Dia hafal. Fawa'aha fahafidhaha. Dia dengar betul-betul apa kami cakap dan dia hafal. Fa'addaha kama sami'aha. Dia sampaikan balik macam mana dia dengar. Nabi kata, semoga Allah Ta'ala bahagiakan orang ni. Sebab apa? Farubaha mil fiqhin laisa bifaqih. Nabi kata kerana banyak orang bawa kefahaman, dia tak faham apa benda ni bawa. So tak salah, betul macam abang tu kata, budak yang hafal Quran tadi, dia hafal tapi dia tak faham. Betul. Macam Nabi kata, banyak orang bawa kefahaman tapi dia tak faham, dia tak faqih. Fake tu dia ada, dia bawa barang, fake tu dia ada. Objek untuk pemahaman tu dia ada, nas tu ada. Tapi dia bukan seorang faqih. Warubaha min fiqhin, dan banyak orang yang bawa kefahaman tadi, ila wa man afqah minhu, bawa pada orang lagi faham banding dia. Sebab tu kita lihat lepas zaman para sahabat, tabi'in dan sebagainya, makin berkembang masa tersebut. Pada contoh macam zaman Imam Syafi'i rahimahullah, kan dia datang kemudian banding guru di Imam Malik, banding ulama sebelum dia di kalangan tabi'in, tapi dia berjaya untuk menyatukan balik pemahaman nas daripada orang ramai ni. Kadang-kadang perangai pada awalnya, kalau A tu dia hafal hadis sekian, guru dia sekian, dia nak itu je. Mana dia pegang yang ni, hadis ni dia pegang. Dia tak ada nak menilai apa yang dia hafal banding dengan orang lain hafal. Dia tak nak bandingkan, tak tengok dekat situ ada tak keserasian untuk disatukan. Sebab balik pada asal, nas-nas agama ni satu. Sumber dia. Takkan Nabi kontradik diri baginda dengan cerita kejap kata boleh, kejap tak boleh. So bila benda tu datang macam tu, sepatutnya diserasikan dan diselarikan, bukan dilagakan. Kalau kita lagakan, dia akan jadi masalah dalam agama ni. Bila kita asyik lagakan nas, kita kata mana lagi kuat, mana lagi betul. Itu masalah. Sebab sebelum daripada Imam Syafi'i datang, sikap sebahagian penghafal hadis ada sebegitu. Tapi Imam Syafi'i datang tengok, dia bawakan balik keserasian untuk menjadikan orang yang datang selepas dia dapat faedah dan panduan. So bila kita dengar dalil, kita faham bahawa dalil ni tadi mungkin sahabat ni hafal tapi dia hafal tadi separuh saja, ataupun dia hafal benda ni dia dengar pada waktu sekian. Waktu lepas tu Nabi ceritakan, kawan lain dengar, dia tak dengar. Itu basic. Saya kata sebab saya ingat, tapi tajuk tentang mentadabbur Al-Quran ni, ini kita kena fahamkan. Jadi semalam ni insya-Allah kita nak memahami Quran. Sebab Quran datang untuk dibaca, difahami, diamalkan. Kalau kita nak kata faham tadi, ada pecah pula masalah tafsir atau tadabbur atau takwil. Dia ada buku yang lebih cantik lah. Macam karangan Syekh Musa'id At-Tayyar hafizahullah, yang dia ada pecahan yang lebih baik.
Dia sebut tafsir, takwil, tadabbur. Mana dia kata macam mana kita nak fahamkan pengertian tu berbeza tu, macam mana kita nak satukan. Okey, baik. Dia lepas tu persoalan yang timbul kan ni, bila kita dengar tentang tadabbur Al-Quran ni, dia akan timbul dua sudut, dua skop. Okey. Sebab dia kata kalau kita lihat tiada syak sebenarnya siapa-siapa yang dia perhatikan manusia orang ramai sekarang ni banyak yang berpaling dari Quran. Quran ni kadang-kadang hanya Ramadan. Bila Ramadan datang setahun sekali adalah Quran. Tak ada Ramadan tak ada Quran. Kemudian jadi mungkin dia kata larinya orang ramai. Jadi ada orang dia kata lari orang ramai daripada Quran ni boleh jadi kerana dia kata apa? Rasa gerun untuk datang pada Quran tu tadi secara langsung tanpa perantara. Maksud dia nak baca Quran sendiri, nak cuba faham sendiri, okay? Dengan tanpa perantara, maksudnya tanpa belajar lah, tanpa guru. Okay. Sahih dia kata memang kita kata barang siapa mandai-mandai masuk mentadabbur sedangkan tak tahu nilai Al-Quran, macam golongan yang contoh macam anti hadis ke atau golongan liberal ke, bila dia baca Quran rosak. Quran tak nak benda yang dia cakap tu, tapi dia akan gunakan maksud Quran tadi. Dia kata tengok Quran kata apa, tengok Quran kata apa. Dia macam dia melagakan Quran dengan fahaman dia sendiri. Memang kita kata kita tak nafikan. Memang kalau dia kata macam tu, yang tak tahu nilai Quran, di situ ada masalah. Sebab kita tahu bahawa nilai Al-Quran Karim tadi, memang dia datang pada kita, tapi kita kena tahu bahawa duduknya Nabi sebagai penjelas bagi Quran. Tak boleh kita kata nak Quran saja, tak nak sunnah. Atau tak nak tafsiran, penjelasan. Sebab para sahabat Nabi belajar daripada Nabi SAW Al-Quran, 10 ayat. Mereka belajar 10 ayat tersebut, faham, ilmu dan amal, kemudian boleh pindah 10 ayat baru. Sebab tu tak mungkin bila Nabi ajarkan, bila macam kita pernah terang berkali-kali, takkanlah Nabi ajarkan cara buang air, adab qada hajat. Adab qada hajat Nabi ajar, tapi Nabi terlupa nak ajar faham Quran macam mana. Mustahil, mustahil Nabi tak ajar. Tapi kalau kuliah jadi satu sudut dia kata banyak orang yang lari. Sebab apa? Sebab datang direct pada Quran. Okey. Tapi ada juga yang ada juga orang-orang yang sebagai manusia ni mereka ni takut ataupun bimbang untuk menggunakan pemikiran mereka pada ayat Quran. Okey. Sekalipun dengan hadir tafsir pun dia tak nak baca juga. Kerana dia satu benda yang baru yang tidak dibiasakan. Kerana dia kata kerana ini seolah-olah kalau perbuatan dia baca Quran tadi macam tu dia cuba tafsirkan, maka dia seolah memandai-mandai ke hadapan Allah Taala. Jadi apakah sebenarnya garis panduan yang harus orang tu jaga ketika mana dia mentadarus Al-Quran, dia baca Quran, tengok pengertian, apa dia kena check sebenarnya, apa benda yang patut dia ada, dan apakah yang menjamin seorang hamba tadi tidak terseleweng daripada bisikan-bisikan syaitan. Sebab kita kena tahu kita ada qarin. Seharian kita ni kan, kita cakap ke ustaz ke tak ustaz, sama aja ada bisikan syaitan. So bila bisikan syaitan tu datang, so macam mana kita nak asingkan mana satu yang dari Allah, ilham dari Allah Ta'ala yang baik, yang elok, mana satu bukan daripada Allah Ta'ala, itu daripada syaitan. Kita tak boleh nak bezakan. Sebab tu memang kita kata, jadi orang tu menyangka ia adalah tiupan rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi sejauh manakah batasan untuk seorang tu berkata dengan pendapatnya dalam mengeluarkan pengertian Al-Quran dan juga hakikat keimanan yang ada dalam Quran. Okey. Jadi memang dia kata kat sini, dia kata kita boleh kata bahawa penjelasan tajuk ni adalah sangat penting. Okay? Boleh katakan sangat penting, khususnya bahawa kita lihat bahawa sebahagian orang soleh, kan, orang yang soleh di kalangan orang yang memang betul-betul takut Allah Taala, ataupun dia bahawa mereka ni takut betul-betul untuk membaca Quran dan cuba untuk faham sendiri. Okay? Bahkan sebahagian orang memang didengari mereka berkata kepada teman, dia kata mendengar seorang tu mentadabbur Al-Quran, baca surah Al-Alaq, dia sebutlah maksud ini, maksud sekian, dia cuba nak, macam kita kata ponder meaning, kan, cuba nak menyelami maksud-maksud. Jadi dia kata yang orang yang soleh ni kata apa, engkau nak jadi seorang tafsir, ahli tafsir ke? Kau jadi ahli tafsir ke? Dia tanya soalan itu. Jadi macam seolah-olah macam benda tadi menyekat orang ramai daripada mara kepada memahami Al-Quran ataupun cuba untuk memahami Al-Quran dengan tanpa ketakutan dan sebagainya. So macam mana kita nak buat? Baik, ini persoalan yang sangat penting sebenarnya. Dan kita perhatikan
ia adalah sangat teliti. Pasal kita memang tahu ada manusia ni dua sudut. Satu sudut yang kadang-kadang dia tak nak langsung baca Quran, tak nak tahu Quran tu ada apa. Kerana memang dia tak hirau ada pun. Lepas tu ada yang memang nak baca, nak buat, nak tengok Al-Quran. Tapi dia takut akan terselewing. Daripada pengertian yang sepatutnya. Ini masalah dia kan. Jadi memang kita kata memang sebenarnya dapat dilihat. Memang ada garis panduan sebenarnya kalau kita nak tadabbur Al-Quran Karim ni, dia ada garis panduan dia. Sebab sebenarnya kalau kita nak fahamkan nanti sepanjang kita bincangkan ni, kita akan dapat faham bahawa sebenarnya bila kita belajar tafsir tu, dia jelaskan pengertian dan maksud. Adapun tadabbur tu sebenarnya adalah seorang tu dia cuba menyelami apa maksud ayat Quran yang datang untuk diaplikasikan kepada hidup dia. Maksud dia tengok macam katakanlah ayat Al-Quran tadi, macam kita ambil contoh lah. Contoh salah seorang di kalangan kalau kita buka surah Al-Baqarah, tafsir surah Al-Baqarah bagi ayat 124. Bukan. 127. 127 surah Al-Baqarah. Okay, dan tafsir surah Al-Baqarah ayat 127 itu berkenaan dengan bila Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail bina Kaabah. Dan diorang ketika bina Kaabah tu, diorang minta kepada Allah Taala, dia kata apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Okey, sekejap. Pasal ayat ni, bila kita faham kan, nak faham, saya nak tunjukkan maksud tadabbur tu ditunjuk macam mana. Bila dia kata Rabbana taqabbal minna ni, sekejap kan. Okey. Saya buka dengan tafsir sekejap. Sebenarnya tak nampak kalau tak tengok. Sekejap. Okey. Ketika tafsir surah Al-Baqarah ayat 127. Okey. Dia nak fahamkan, saya nak contoh tadabbur tu. Bagaimana seorang di kalangan tabi'in, dia membaca ayat 127 surah Al-Baqarah. Dia menangis. Okay, dia menangis sebab dia kata apa? Dia kata dalam ayat tu Allah nyatakan bila Ibrahim alaihissalam dan Ismail bina Kaabah, kan diorang berdoa. Dia kata apa? Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Innaka antas samiul alim, Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, baik. Ibrahim alaihissalam dia bina Kaabah, kan? Dia bina Kaabah. Dia sepatutnya buat benda berkenaan dengan perintah Allah Taala. So bimbang apa? Masalah penerimaan. Tak boleh bimbang lah. Maksudnya pasal Allah Taala yang perintahkan dia bina. So bila Allah Taala perintahkan dia bina, sepatutnya dia tak ada rasa bimbang. Sebab dia pertama dia orang nabi. Okay? Ibrahim dan Ismail alaihissalam adalah nabi. So bila diorang dua adalah nabi, nabi, maka sepatutnya mereka tidak rasa ketakutan lah untuk tidak diterima akan amalan mereka. Okey, ni ayat dia. Okey. Kata-kata ni daripada Wuhaib bin Ward Al-Ataki Al-Maki daripada kibar dia mati tahun 153 Hijrah. Dia antara guru kepada Abdullah bin Mubarak dan Fudail bin Iyad serta Abdul Razak bin Hammam. Nama dia Wuhaib bin Ward Al-Ataki. So dia ni bila baca ayat 127 surah Al-Baqarah tu, dia menangis dan dia kata apa? Dia kata, wahai Khalil Rahman, dia kata, wahai kekasih Tuhan yang penyayang, itu Ibrahim lah, engkau tegakkan tiang rumah Ar-Rahman, dan engkau adalah nabi kan, tapi engkau bimbang tak diterima. Macam ni tak? Ini maksud yang kita panggil apa? Tadabbur. Maksud dia adalah seorang tu melihat pada ayat Quran yang dia baca, mana duduknya diri dia, macam mana dia patut sampai kepada Allah Ta'ala melalui ayat-ayat berkenaan. Itu yang kita kena fahamkan. Sebab orang kita zaman sekarang ni, kes tadabbur ni kadang-kadang dia jadi ahli tafsir. Dia kena jaga sebab saya faham. Sebab bab ni kan, macam saya tengok macam dulu pun,
geng Nu'man Ali Khan, daripada USA kan. Bila time dia buat macam tadabbur Quran tu kan. Actually dia problem dia adalah dia lari daripada masalah tafsir. Okay, kita faham tafsir itu satu perkara. Tadabbur tu satu benda yang berikutnya. Tapi jangan silap faham bahawa tadabbur tersebut boleh bebas daripada faham dulu ayat itu maksud apa. So meaning ayat Quran tadi kena difahami betul. Lepas tu barulah kita boleh bawa pengertian tadi kepada apa yang kita nak pakai bagi diri kita. Kalau ayat tu tadi tak bincang tajuk tersebut, bukan maksud itu yang dikendaki. Jadi orang Melayu kita ayat apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Kalau kita buka dalam surah Al-Baqarah kan ayat 192, 193 atau 192, 191, 192. Kemudian ayat 216, 217 surah Al-Baqarah. Yang datang al-fitnatu asyaddu minal qatl, satu lagi wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah dalam ayat tersebut bukan maksud fitnah tuduh orang tanpa bukti. Fitnah dalam tu adalah maksud dia kekufuran. Sebab tajuk ayat pertama yang 192 kita sebutkan tadi, wal fitnatu asyaddu minal qatl, adalah ketika orang-orang musyrikin dahulu mereka mempersoalkan macam mana umat Islam ni yang kata hormati Kaabah, hormat Allah Taala, boleh berperang dekat tanah haram. Dalam ayat 216, 217 mereka persoalan macam mana boleh berperang di bulan haram. Sedangkan kata hormat Allah Ta'ala, cinta Allah Ta'ala, sembah hanya Allah. So, diorang mempermainkan sudut tersebut. So, jadi Allah SWT suruh Nabi jawab. Betul perang tu di bulan haram. Salah. Tanah haram pun salah. Tapi, kufur tu lagi teruk daripada apa? Pembunuhan. Nampak tak? So, bila kita nak tadabbur, kita tak bolehlah ambil suka hati ayat tadi dengan maksud yang berlainan, yang salah. Kemudian kita pakai kepada apa kita suka pakai. Itu sudut dia. Macam saya pernah tengok sendirilah yang macam Nu'man Ali Khan dulu dia buat untuk tadabbur. Okay. Dan banyak orang seronok kadang-kadang dengar benda yang dia cerita sebab dia luar daripada tajuk biasa. Kalau kita tanya dengan asatizah yang belajar ikut Quran dan hadis, tajuk tu serupa je. Dengar ustaz ni kata serupa, dia buat ni kata serupa. Sebab dalil satu. Dalil satu je. Penjelasan ayat tu sampai situ je lah. Batasan dia orang tak lari jauh. Tapi dia bila dia datang, saya ingat bila dia terjemahkan satu benda, satu ayat. Ayat surah Al-Imran. Juzuk keempat. Ayat pertama juzuk keempat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Takkan kamu capai al-birra kebaikan. Al-birra kebaikan. Hatta tunfiqu sampai kamu infakkan mimma tuhibbun daripada apa kamu suka, apa kamu sayang. Itu ayat basic kita faham. Tapi dia kata ayat ini dia kata seperti orang yang berenang di lautan. Kita macam mana pula datang kan? Dia kata pasal al-birru al-barru. Birru kebaikan, baroro root word dia sama dengan barru itu baroro juga apa? Daratan. So kau takkan sampai mencapai kebaikan, engkau tak capai juga daratan. Dia bayang macam tu. Jadi kita macam tak mana datang kalimah tu, sebab kalimah tu baroro kan, baroro, barun, birrun, burun kan. Kalau birrun kebaikan kan, barun daratan, kemudian burun gandum. So macam mana kita nak associatekan tiga-tiga tadi? Itu kadang-kadang contoh macam mana kita kata penggunaan panggil istilah bahasa tadi melampaui batasan. Sebab macam kita sebut tadi lah, tak boleh kita letakkan macam kalimah fitnah. Macam orang Melayu pakai fitnah, tuduh tanpa bukti. Tapi kalau dalam Quran kali fitnah maksud dia kufur. Kadang-kadang maksud dia ujian. Maksud dia ujian. So seorang tu tak boleh keluar daripada skop apa yang memang ada dalam Quran untuk datang ke Quran. Maksud satu lagi, bagi dia makin rasa sedap. Makin rasa sedap. Itu problem sebenar. Yang kita panggil bila kita fikirkan ini problem dia. Okey. Memang kalau ikutkan kita terkejutlah bila kita dengar bahawa kita dengar orang membesarkan tajuk tak usah mentadabbur Quran atau mengingkari tak suka mentadabbur ni bahaya. Seperti macam membahayakan diri.
kepada tajuk apa memaham Quran. Sebab memang Allah Taala suruh kita tadabbur Quran. Kerana itu telah kita bimbang kan, itu memang kita takut benda tu syaitan yang lemparkan, jadikan orang takut baca Quran, takut belajar Quran. Macam baru ni ada yang kes siapa tak belajar tajwid baca Quran berdosa masuk neraka. Dia bukan masalah tajwid tu, siapa tak nak tahu cara baca. Ya, betul. Adapun hukum tajwid tu nun mati dan tanwin atau mat tu kan, awak tak tahu tak apa, jangan baca betul. Kalau awak baca betul, sebab kaedah asal Quran ni dia bukannya dengan masalah kita panggil sebutan. Sebab zaman dulu tak macam zaman kita sekarang, alhamdulillah orang jadikan adanya guru-guru yang boleh kita onkan bila masa kita nak. Tekan dia Syekh Rashid dia baca, tekan Syekh scan dia baca. So kita boleh tiru bacaan tu direct. Pasal zaman dahulu kita belajar dengan tulisan. Para sahabat Nabi dahulu belajar dengan Nabi SAW bukan dengan tulisan. Lepas Nabi dapat Quran daripada Jibril secara bacaan, Nabi baca balik pada mereka pun dengan bacaan tanpa tulisan. Mereka yang salin lepas tu dengan tulisan. Nampak? Para sahabat Nabi belajar Quran dengan lisan. Dia bukan belajar dengan dia dengar. Dia dengar. Jadi sebutan ulang kan. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Ulang lama. Amma yatasaalun. Dah 25 kali, 100 kali dengar. Takkanlah tak hafal. Mana ulang berkali-kali. Memang dia akan hafal. Sebab kadang-kadang macam masyarakat kita sekarang ni, salah faham bab hafal Quran ni. Diorang sepatutnya gunakan teknologi yang ada sekarang ni. Maksud dia kalau nak hafal Quran, anda boleh je ada satu software tahfiz. Dekat dalam Google Play ada. Dia ada satu application yang tahfiz. So kita boleh pilih qari yang nak baca ayat tu, ayat mana kita nak baca, nak ulang berapa kali. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali, actually hujung tu 1000 kali. Kalau 1000 kali diulang di telinga kita, amma yatasaalun, tak faham, tak hafal juga, bangang nama dia. Kan? Teruk benar kan? Benar, tak tahu tahap berapa. So benda tu dengar pusing kan, sambil kita dengar, dia boleh ulang. Dia ulang. So jadi basically memang kita kata belajar Quran ni memang kita kata sudut itu. Pasal baru ni kan bila kes orang tu kata macam jangan belajar baca Quran kalau tak belajar tajwid. Tak belajar tajwid tu satu benda. Belajar hukum tajwid satu benda. Baca dengan betul ikut guru tak seperlu kan kita benda tu. Macam budak-budak kecil kadang dia ajarkan Quran kan. Dia dengar je, tak kenal huruf nun mati dan tanwin. Mana dia faham? Bahkan baca tulisan tu pun complicated sebenarnya. Patutnya seorang tu kalau betul nak hafal, dia baca, dia play je benda tu kat telinga dia. Dia play benda tu banyak kali kan, lama dia ingat lah. Itu sudut sebenar. Soal aku lihat jangan takutkan orang dengan Quran lah. Ni kita memang takut Quran ni. Baca Quran takut. Kan belajar Quran takut. Semua takut. Kan last sekali Quran tu makin jauh. Sebab saya ingat dulu memang ada benda ni dibincangkan tentang tajuk kalau salah baca Quran nanti keluar nama setan. Saya cari benda tu. Saya jumpa dalam kitab Syiah. Cuma satu masa dahulu ikut kepada almarhum Ustaz Hanafi bin Ahmad, mufti Kedah zaman dia hidup dulu ceritakan benda berkenaan. Dan saya cek memang benda tersebut disebarkan di dalam masyarakat Melayu, tapi sebenarnya benda tu bukan daripada kitab tajwid ahli sunnah, tapi datang di kitab karangan orang Syiah yang diletakkan kalau baca Quran salah nanti keluar nama setan ataupun keluar makna yang salah. Sedangkan benda tersebut kalau kita salah, macam naik basikal kalau berjatuh sekali tak naik dah, bila nak pandai? Kita naik basikal, siapa tak pernah jatuh basikal? Angkat tangan. Mana tak, semua pernah jatuh. Soalan, bila jatuh adakah kita berhenti naik? Tak kan? Kita akan bangun balik bawa lagi. So macam tu baca Quran. Bila baca Quran, kalau kita salah sekali, kita ulang balik sampai betul. Itu cara betul. Sebab tu bila kita jumpa kita belajar ngaji kecil-kecil tu kan, kita pergi rumah makcik ngaji tu kan, belajar dengan dia. Balik rumah kena baca lain. Kalau tunggu besok lusa baru nak jumpa dia balik, patut tak pandai-pandai. Sebab kita sebenarnya bila kita dah tahu, dia kata ini salah, ini panjang, ini pendek. So kita balik rumah, kita cuba baca balik. Macam mana dia bagi tahu tadi. Kita betulkan balik bacaan kita. Jadi barulah betul. Ini adalah pula kata jangan takut dekat Quran. Ni terutama. Ni masalah faham Quran lagi dahsyat lah. Okey, jadi benda ni tadi kita kata benda ni dia kata kenapa tak buat? Kenapa tak nak faham Quran? Kenapa tak belajar tadabbur Quran? Dia kata sebab warak.
Nak elakkan daripada tersilap, dan juga apa, dan benda ni menyekat daripada mentadabbur kitab Allah Taala, dan benda ni mengharamkan atau menyekat umat Islam daripada sebesar-besar usul ada dalam manhaj bermuamalah dengan risalah Allah Taala. Sebab Allah Taala suruh kata Iqra. Allah suruh Iqra, asal baca. So kalau tak baca, time bila nak fahamnya. Kita baca kitab Allah, lepas tu kita harap untuk dapat hidayah. Ini kepelikan lah, pelik. Okey. Kita boleh kata sini, bila tadabbur ni, dengan cara lain, tapi bila jelaskan ni memang tak boleh lari lah. Style orang Melayu kita buat, yang kita kata kita dapat tahu harfiah Quran dah cukup dan sebagainya, ini memang ditolak jugalah. Dia bukannya kita open macam tu sekali. Okey. Dia kata kat sini, dia kata pertama, tak boleh tidak daripada penjelasan bahawa tadabbur ni dia bukan tafsir. Betul? Tadabbur bukan tafsir. Tadabbur ni bukan tafsir. Macam saya kata tadi kan, macam Wahib bin Ward Al-Ataki tadi dalam ayat 127 surah Al-Baqarah. Dia baca ayat tu, kisah Ibrahim dan Ismail doa minta Allah Ta'ala terima perbuatan mereka bina Kaabah tu. Mereka bina Kaabah, Allah Ta'ala perintah. Mereka dua Nabi Allah. Tapi tengah bina Kaabah tu pun takut tak diterima ibadat yang mereka buat. Ketakutan tu, itu nilai tadabbur. Tapi balik pada asal, dia tak ubah maksud ayat tu. Dia tak keluarkan tafsiran lain. Maksud tu sangat jelas, clear cut kan. Bila orang kata wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti, ingatlah tak kali mana mengangkat Ibrahim binaan Kaabah tu, Baitullah tu. Dan Ismail pun tolong dia bina. Dan ketika tengah bina tu, orang kata Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sehingga engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nampak? So jadi dia cuba ambil ayat tadi, tengok kat diri dia. So apa kena dengan diri dia? Sebab dia kata tafsir, bukan tafsir kita belajar lah. Tahun bila Ibrahim bina, macam mana dia bina, dia berdiri atas apa, batu jenis mana, dapat kat mana batu tu. Kan batu pergi petak, siapa potong. Nak tanya juga. Okay, bab itu tafsir. So tadabbur bukan tafsir. Ini sangat penting. Dan kita tahu bahawa sebahagian para ulama zaman sekarang ni menggunakan kedua-duanya, kadang-kadang dia gabung sekaligus. Ini tak betul, dia kata. Kerana tafsir ni sebenarnya adalah penjelasan dan juga penerangan bagi makna. Macam kalimah saya sebut tadi, fitnah. Maksud dalam Quran apa? Apa maksud dia? So bila kita jumpa maksud tadi, itu tafsir. Mengetahui maksud dulu adalah tafsir. Sedangkan tadabbur ni adalah mengambil bimbingan dengan makna dan mengambil iktibar dengannya, serta apa? Beringat. So kita beringat balik, kita dapat kalimah tadi. So apa benda patut kita faham? Contoh macam bila al-fitnatu asyad min al-qatl. Kita kata kufur itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. So maksudnya kalau manusia ni, kita nak ini tadabbur. Kalau manusia tu dia rasa bab berkenaan dengan bunuh manusia lain tu adalah besar. Dia rasa bahawa kalau manusia tak hormat orang lain adalah besar. Tapi dia kena faham bahawa tidak hormat dia kepada Allah Ta'ala lagi besar, lagi dahsyat. Jaga hak manusia boleh dia, tapi jaga hak Allah Ta'ala tidak. Zaman kita sekarang ni banyak orang macam tu, non-Muslim ya, yang sibuk cinta alam, cinta sekian, cinta ni laut. Lepas tu dia buat konsert. Dia buat konsert dekat hutan. Ini konsert amal dia panggil. Semua nyanyi ni kan. Dia bising dekat hutan tu, binatang terganggu. Alam flora dan fauna di hutan tak suka pun dengan lagu-lagu dia pasang. Tapi dia rasakan ini cara dia menzahirkan dia cintakan alam. Problem dia, pencipta alam kau letak mana? Cinta pencipta alam, cintakan alam yang diciptakan tu. Yang menciptakan alam tu mana kita letak? Di sini baru kita faham tadi macam mana kalimah al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kufur itu lagi dahsyat dari pembunuhan. Kita kena pandang bab ni. Banyak orang kadang-kadang dia salah faham. Bila kita kata macam asatizah asyik sibuk syirik, jangan syirik. Jangan menduakan Allah Ta'ala. Jangan ingkar perintah Tuhan. Kita tekan berkali-kali. Sebab apa? Sebab kufur tu lagi besar banding yang lain. Ada orang dia bising, dia kata, tengok selipar tak susun. Ni semua tak ada adab Islam. Betul dia tengok. Dia bab kufur tadi dia diam. Tutup mata. Mana orang sembah selain Allah Ta'ala, dia tak pernah rasa pun dalam hati dia ketidaksukaan, tak puasan. Tapi bila orang tersebut macam tak hormat orang, tak ada adab, tak ada sekian. Ni jaga sikit. Sebab tu yang kes tanah haram, bulan haram, itu adab. Itu tentang adab.
Tapi kufur tu lagi besar. Kalau orang tu berperang di tanah haram, dosa teruk. Orang tu membunuh orang berperang di bulan haram, dosa. Tapi orang tu kufur dengan Tuhan yang menjadikan bulan haram. Bulan haram, tanah haram tu, Tuhan jadikan dia tu tidak langsung dihormati. Ini lagi besar. Sebab tu kita kena faham, tadabbur ni dia bukan tafsir, dia adalah memahami atau mengambil pengajaran dengan makna. Tapi makna kena betul dulu. Okey. Di antara kedua-duanya ada perbezaan yang sangat besar. Tafsir daripada mufassir, iaitu menyingkap atau membuka akan pengertian. Kerana itu dinamakan penjelasan kitab Allah sebagai tafsir. Kerana dia menyingkap akan makna-makna bahasa, baris ayat tu maksud dia apa, hukum-hukum syarak yang ada. Dengan menggunakan kaedah tafsir, dia ketahui dia si ahli tafsir. Sebab ahli tafsir yang kata mula-mula nak faham ayat ni tadi kena tengok Quran ada tak? Macam bila kita kata Al-Qari'ah. Al-Qari'ah tu maksud dia apa? Allah tak terangkan. Al-Qari'ah tu adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, hari di mana manusia menjadi seperti kelkatu yang bertepiaran. So Allah Taala beritahu Al-Qari'ah tu apa. So bila Allah Taala tafsirkan, macam Allah Taala tafsirkan, Allah Taala nyatakan zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab itu kitab ini Quran tiada keraguan padanya daripada Allah Taala, petunjuk untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Baca ayat lepas tu. Alladina yu'minuna bil ghaib. Ni Allah Taala jelaskan sendiri. So bila tafsiran macam ni, tak patut kita cari yang lain. Jadi ni tafsir. Buat kita nak faham muttaqin tu siapa, baca ayat lepas dia. Baca lepas dia. Kita dapat jawapan. So dia menyingkap maksud baris ayat dengan kaedah tafsir. Dia memang kita tahu ini ilmu tafsir kan. Dan kita dengan sebahagian saudara-saudara kita ni mengkaji kitab macam Syekh Abdul Rahman Habban Naka Al-Maidani, Qawaid Tadabbur Al-Amsal di Kitabillah Azza wa Jalla. Tapi banyak orang kata dia sebenarnya kaedah dia tu lebih kepada sudut usul tafsir, bukannya tadabbur. Bukan tadabbur. Sebab tadabbur lain. Adapun tadabbur dia datang daripada tafa'ul. Yang maksud dia adalah tadabbur adalah memandang kepada penamat suatu perkara. Memandang kepada penamat tersebut. Maksud dia beramalah dengan perkara-perkara yang telah pun terjadi. Maksud dia ayat Quran cerita sekian, apa kita dapat pengajaran daripada ayat ni? Apa kita jumpa? Apa Allah Taala nak bagi tahu kita? Itu contohnya. Dengan makna yang zahir, yang itu dengan memandang kepada akibat ayat tadi. Apa penamat dia? Apa hasil? Macam kita ceritakan macam mana para ulama tadi baca Quran dan menangis. Kenapa dia menangis? Saya cerita tu cerita orang sana. Kan cerita Ibrahim, apa kaitan dengan awak? Kita kata kalau cerita macam tadi kan. Apa kaitan Nabi Ibrahim dengan awak? Dia kat situ dia faham bahawa kalau Ibrahim AS sendiri pun sangat bimbang amalan tak diterima. So kita yang bukan Ibrahim AS, bukan Ismail, kenapa kita rasa happy? Rasa mudah, rasa macam tangkap muat dia panggil. Buat amal, tangkap muat. Dah buat. Udahlah Tuhan nak marah apa lagi? Dah buat dah. Itu tak boleh macam tu. Kita adab kita dengan Allah Ta'ala, adab kita dengan manusia, kadang-kadang kita jaga, adab Allah Ta'ala tak ada adab. Ini bahaya dia. Okay? Jadi maksud dia bila kita faham itu, apa akibat daripada ayat berkenaan. Okay? Dan dia kata, dan apa yang mungkin untuk kembali ayat tadi, pengertian tu kembali kepada apa? Macam mana masuk pada pandangan ataupun pemerhatian pada urusan urusan perkara-perkara yang terjadi. Daripada sebelum terjadi ke selepas terjadi. Macam bila orang aksiden. Kita pandang tempat aksiden tu, kita tengok jalan raya tu apa ada minyak ke? Lepas tu kita tengok pula sekian ke? Kita pandang kenapa kereta ni tergolek? Kenapa kereta ni tergolek? Mana itu tajuk dia, kita dah tengok benda tu jadi, apa kita ambil iktibar? Nampak jalan licin ni, patutlah ni jalan licin. Atau tak ada sebab apa? Ni mesti laju ke? Dia laju ke? Kan? Okey, jadi benda-benda macam ni yang kita kata kita nak fahamkan bahawa benda tersebut kan, kita melihat kepada apa jadi kan. Maksud dia kita tahu apa sebelum punca dan apa permulaan dia, punca dan sebab dia. Dan ini sebenarnya kalau kita perhatikan dalam kitab tafsir memang tak datang kecuali jarang-jarang. Kan dia pada kebiasaannya benda ni amalan hati. Amalan hati, sebab tadabbur ni amalan hati. Mana pada seorang tu memandang pandangan jiwa yang sebenarnya pada orang berkenaan, si A tadabbur, perhatikan ayat berkenaan, dia nampak sudut A. Si B lihat, dia mungkin tak nampak apa A nampak. Dia mungkin nampak benda lain pula. Benda yang kadang-kadang kita tak nampak, orang lain nampak.
Sebab tu benda tu macam saya sebut pada abang tadi kan, yang bukan saya kata dia budak tu lagi bagus pada dia sudut kalau majoriti, tapi kalau pada diri dia itu yang terbaik. Sebab dia faedah tadabbur pada diri orang tu sendiri, bukan pada orang lain, pada diri dia. Kalau dia belajar tadabbur Quran tadi kan, apa benda dia dapat faham. Kadang ada setengah orang belajar harfiah Quran. Harfiah Quran dia belajar kan, faham kalimah Quran. Dia kata kalau dia boleh ajar orang faham Quran dalam masa berapa 3 hari, orang tu boleh faham Quran. Tapi bila kita tengok praktikal, dia gagal. Praktikal gagal. Saya ingat sekali ada hadir lah, walaupun saya sebenarnya bukannya yang paling tua, tapi saya jadi bercakap juga. Walaupun sebenarnya syekh-syekh besar ada kan, guru-guru kita semua ada, tapi kes dia sebab akak yang saya tengok ni dia sikit sombong. Sebab benda tu dia timbul tajuk, dia cakap ini, bila kita last kali bila kita ambil keputusan, okay, baik, kita nak selesaikan masalah, kita tak payah gaduh dengan kawan ni. Kawan ni anak pada guru yang kita hormati. Dia cakap macam itulah. Jadi bila dia cakap yang tu, dia cakap apa? Kenapa kita nak tunduk pada dia? Ayat tu keluar. Lepas tu saya tengok muka-muka ustaz-ustaz yang tua senior kan. Saya pandang, saya tengok diorang diam kan. Dia tak cakap apa, saya cakap. Saya kata, akak ngajar harfiah Quran kan? Saya kata, akak dah sampai surah mana? Dia sebut, habis surah Baqarah sekian. Surah Al-Imran, kalau akak dah habis, akak dah baca dah ayat tentang tajuk Allah Ta'ala suruh kita, orang bertakwa ni, supaya apa? Memaafkan orang lain. Pada ayat 133 surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, Allah Ta'ala katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Pergi cepat kepada keampunan Tuhan, kejar. Wa jannatin, dan kejar juga cepatlah kepada syurga. Arduha ka'ardis samawati wal ard, yang seluasannya macam keluasan langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang bertakwa. Okay, siapa orang bertakwa? Ni penjelasan Allah Ta'ala. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang yang infakkan harta ketika senang atau susah. Kemudian wal kazimin al ghaiz, dia kena tahan kemarahan, tak lepaskan kemarahan. Kemudian wal afina anin nas, memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka pada umat kebaikan. So saya kata, akak saya kata macam akak sampai ayat ni kan. Dia boleh ajar pengertian tu, tapi dia tak boleh praktikal pada diri dia. Ini sudut bila manusia tu, dia belajar tafsir saja tapi tak amal. Sebab kita sebenarnya lepas daripada kita dah faham kan maksud ayat ini dengan tafsir, kita mula nak katakan tadabbur sekarang. Kita kena tadzakur, kena beringat dengan apa yang kita dah lihat tadi. Takkan tak ambil pengajaran. Kalau Allah Ta'ala bagi pengajaran kat sini, so kita kena ambil. Tak boleh kita kata macam, iyalah sekian, awak jangan ajar saya. Dia keluar ayat dari mulut dia. Awak jangan ajar saya. Tapi kita kata kadang-kadang masalah jugalah manusia ni, ego dia kuat. Tapi dekat sini kena faham. Sebab balik pada asal memang kita kata dalam tajuk ni kerja hati. Tadabbur ni kerja hati. Tapi kena ingat, dan bila kita kerja hati kan, pandangan peribadi seorang, yang mana tak boleh orang ni fahamkan melalui cara. Cuma kita boleh ambil pengajaran. Apa dia nampak, kita ambil. Apa dia nampak, kita ambil pengajaran juga. Mungkin kita nampak, dia nampak. Dan ini tak, okay. Jadi kata, dan tak mampu seseorang tu untuk ganti orang lain ketakutan. Macam bila cek Quran tu dia takut. Dia rasa gemetar, dia rasa harap. Takut atau harap. Perasaan yang dia rasa, dia tak boleh bagi ke orang A. Ni perasaan saya, ambil. Ni perasaan saya, ambil. Dia bila perasaan tadi, memang tak boleh bagi ke orang. Tak boleh bagi ke orang. Apa kita baca, kita nampak. Orang lain baca, orang lain nampak lah ikut cara masing-masing. Okay. Ataupun dalam masalah malas atau rajin. Macam tu juga kita boleh kongsikan kat orang. Gini, memang dari segi masalah akal, memang benda ni terhalang sama sekali. Okay? Kecuali apa berkaitan tajuk asbab atau musababat. Macam dia punca dan juga sebab. Cause and action and cause kan. Bila kita buat satu benda, dapat apa benda. Kita dapat benda macam tu. Okay. Tadabbur ni, ini yang kedua yang penting adalah, tadabbur adalah satu peringkat sesudah tafsir. Ini yang gagal balik lah. Macam kita kata jangan tak tadabbur Quran. Tapi masalahnya, tadabbur hanya berlaku lepas tafsir. Kan? Itu sesudah pemahaman ayat. Dia dah faham ayat tu maksud apa, dan baru kita pakai ayat tu untuk diri kita, atau untuk faham aku macam ni lagi ke tidak. Dah sampai ke tahap ini hati aku, adakah aku mudah untuk terima macam Allah Ta'ala perintahkan. Itu patut berlaku. Kerana kefahaman tuntut tadi, dan tadabbur ni,
mesti terhasil daripada pemahaman menyuruh. Bukan just the letter of ayat tadi. Kita bukan satu kalimah. The whole context ayat tadi. Konteks dia apa? Tajuk dia apa? Apa tajuk ayat tersebut? Saya semalam jumpa seorang. Allah Ta'ala. Dia sakit jiwa kot. Tapi lah dia tak kata dia gila, tak apalah. Dia kata dia tak bisa dadah, tak apa. Tapi tengah-tengah bercakap semalam, mula tu dia macam itulah. Dia kerja, dia kata dia dapat suara gaib, suruh dia sebarkan pada orang ramai tentang kiamat dia dekat. Okey lah. Suruh orang bertaubat. Okey lah. Lepas tu kena dedahkan keaiban diri. Saya kata bukan, ni salah ni. Jadi saya stop. Saya kata berhenti. Dia kata sebab apa? Saya kata tak boleh sebab Nabi tak ajar macam tu. Padahal Islam ni kita bila kita ada kesalahan, kesilapan dan sebagainya, kita taubat. Jangan cerita kat orang. Bagi Allah Ta'ala je. Bila orang tu pergi cerita kat orang buat apa? Tiba-tiba wali masuk. Dia wali masuk. Kau siapa? Dia bunyi Jawa. Budak-budaknya budak apa mamak kan. Tiba-tiba keluar kau siapa? Aku wali, dia kata. Saya gelak juga lah. Yang kelakar wali Allah yang dia kata kan. Benda yang Nabi tak buat, dia buat. Jadi saya, dia marah dia. Sampai dia tinggi suara lah. Mula tu lembut. Tiba-tiba dia ngamuk. Kan? Dia kata sekian-sekian. Padahal dia lah, budak perempuan pun, saya tanya, dia tak jujur. Saya kata, awak amal apa? Lepas daripada perbincangan tersebut, baru dia cerita. Rupa-rupanya, dia dapat tunang. Tunang dia, belajar pesantren mana entah. Bagi dia satu mentera ataupun macam doa. Ya Allah, bersatulah denganku dan sebagainya. Dia ada wording dia cakap. Memang patutlah jadi lepas tu macam tu. Tapi masalah bila dia punya pemikiran tu rosak. Sebab dia ada kepercayaan sedemikian. Dia ada benda tapi tak nak ngaku, dia tak ngaku mulalah. Cuma ketika datang dengan wali tu, keluar macam-macam lah. Kita bagi Quran sekian, dia tak jawab. Dia kata perempuan ini akan mati. Dia cakap tu. Aku bukan budak ini. Aku orang lain. Aku wali Allah. Tapi kelakar bila saya kata, bangun. Nak pakai bilik. Bilik ni ada orang datang. Memang waktu itu ada kaunseling, ada orang datang. Lepas tu kan. Kenapa? Dah pergi. Nanti. Tu pergilah. Tak habis lagi. Siapa? Tak habis lagi. Sikit. Okay. Jadi apa dia bila time apa yang cerita kelakar dia sedar. Lepas tu saya kata bangun, awak nak keluar ni ada orang datang. Nanti dulu. Dia pingsan, jaga balik. Apa jadi? Ni kadang-kadang apa sakit jiwa, kesian. So jadi masalah dia tadabbur ni, dia kena faham keseluruhan ayat. Lepas dia faham ayat secara menyeluruh atau gambar lain apa? Faham yang ringkasan ayat tu apa tajuk dia? Apa ringkasan tajuk tersebut? So baru kita boleh bincang. Kan? Tapi tak disyaratkanlah untuk tahu setiap detail orang ni kata apa, pendapat bercanggahan. Tak. Bukan macam tu cara dia. Orang kena faham setiap kalimah ataupun setiap lafaz ahli tafsir. Atau mendalamkan kita tafsir. Tak perlu. Sebab tu kita lihat kan, tafsir dan terjemahan Quran kita ada tu, memang dipilih daripada banyak maksud. Macam wal asri, kita pilih masa. Sedangkan kalau kita buka kitab tafsir, wal asri waktu asar pun ya. Wal asri demi waktu asar. Ya, betul. Wal asri demi masa pun ya, betul. So jadi ketika terjemahan dipilih kalimah yang paling sesuai. Itu sudut dia. Itu sudut sebenar dia. Jadi tak perlu. Jadi melainkan kecuali lah Quran dituju kepada satu kumpulan yang tertentu saja. Kalau kita buat macam tu, Quran akan tuju pada ustaz pandai Arab je. Orang yang biasa tak boleh faham Quran. Sedangkan kita lihat dalam alam zaman kita sekarang ni, memang ada orang-orang yang bukan Islam masuk Islam hanya dengan baca Quran je. Dia buka terjemahan Quran, dia baca terjemahan, terus je aku nak masuk Islam. Itu menunjukkan bahawa ada dekat situ bentuk ataupun tadabbur tu yang berlaku. Cuma macam kita nak tekankan kat sini, tadabbur yang orang nak bincangkan sekarang ni, saya kata mesti melalui tafsir dahulu. Tu je. Kalau dah betul maksud dia, dan lepas tu baca, humbanlah kepala awak dalam tu. Benamkanlah, tuanglah, tulis dalam kertas ke, ataupun ni sekian, minumlah air, tak kisah. Tapi maksud kena betul dulu. Kalau maksud tak betul, jadi macam para sahabat lah. Bila datang Al-Quran, Nabi, diorang jumpa Rasulullah. Macam ayat-ayat yang diorang muskil, maksud ayat tu apa. Macam ayat sering kalau kita belajar tafsir, mesti usul tafsir, atau tafsir mesti dimulakan tentang hadis, tentang ayat tafsiran surah Al-An'am 82 Al-An'am. Yang Allah Ta'ala katakan, Alladina amanu,
Orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tak campur iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn, mereka telah orang yang dapat keamanan. Mana siapa yang iman tak campur iman kezaliman. Saya tengok kalimah zalim tadi, para sahabat cuba nak faham, lalu orang datang jumpa Rasulullah, dia kata tak boleh. Dia rasa, ya Rasulullah, siapa tak menzalimi diri sendiri? Maksud dia, dia faham maksud zalim tu dosa. So everybody semua berdosa. So kalau Allah Ta'ala nak kan beri keamanan kepada orang beriman yang tak ada dosa langsung, kami tak mampu ya Rasulullah. Betul lah kan. Jadi Nabi terangkan supaya mereka faham maksud dia bukan itu. Nabi kata dengan mereka maksud tu bukan maksud zalim tu dosa. Maksud zalim tu syirik. Betul, Nabi berikan penjelasan dengan baca pula ayat Quran untuk fahamkan mereka. Dalam surah Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun azim. Syirik tu zalim paling besar. Tujuan Nabi fahamkan macam tu supaya mereka terlapang dada. Baca ayat Quran tu tak sempit. Kalau tidak, mereka baca dengan pengertian mereka faham sendiri, maka ayat tu sempit. Ayat tu tak boleh aplikasi. So dia akan terasa macam, alamak kan, tak ada peluang lah kita masuk syurga. Macam tu sekali perasaan mereka. Jadi kalau kita nak fahamkan, memang kita tak kata Quran tuju pada ustaz-ustaz saja. Tapi pada orang yang nak tadabbur, dia mesti sekurang-kurang tahu maksud kalimah tu apa. Ya? Yang dan kalau boleh makna yang masyhur bagi ayat berkenaan. Okay? Ataupun dia baca mana tafsir bunyi macam tu sama. Okay, okey lah. Tapi ada pun kalau datangkan dengan tak ada datang mana tafsir dengan kalimah tersebut. Ada masalah lah. Bawa pengertian yang baru yang tak pernah Quran datangkan sedemikian. Ini kita panggil apa? Itu dah melampau lah. Melampau. Sebab benda ni tadi kita kata akan timbul masalah sebab aplikasi Quran tadi. Dia mesti berkaitan dengan tajuk. Macam mana kita dengan ayat tadi menuju kepada Allah. Faham Sebab kerana tadabbur ni adalah gerakan jiwa yang dalaman. Okay? Yang melihat kepada bentuk pertukaran jiwa tadi pada ikut masa dan tempat. Bila lihat baca ayat berkenaan dengan rahmat, perasaan kita macam mana? Baca ayat tentang azab, baca tentang orang yang berjaya, baca orang yang gagal. So kena hati kita akan sentiasa berubah. Okay? Maksud dia kita kata dari sudut yang lain, dengan ketika kita ikut Al-Quran Karim dan menyerah kepada hukum-hukumnya. Itu pertama sekali. Okay? Ataupun kita tak nak ikut. Itu jiwa kita macam mana keadaan dia. Okay? Atau menentang ke melawan. Bila baca ayat ni kita suka ke tak suka? Kalau tak suka tu hati kita pelik lah. Kadang banyak orang kan baca Quran kan, dia tak nak, dia terima ayat tertentu. Macam baru ni kan saya cerita, saya try untuk communicate dengan seorang Allah Ta'ala. Tapi dia ni Allah alam, tiap kali baca Quran ke apa, dia baca dia sentiasa negatif. Baca negatif. Dia baca je ni, dia kata dalam surah Baqarah semua benda aku buat, dia kata. Semua benda aku dah buat dalam surah Baqarah. Saya kata lepas tu sedih tu tak ada baca. Al-Quran aku tak boleh baca, aku baca aku sedih. Lepas tu sedih, kita tegur dia, kita kata Quran Allah Ta'ala tak didekati dengan kesedihan. Kalau kita sedih kerana berdosa, ni kita kena taubat. Macam kita lapar kita makan. Lapar kita makan. Sakit, makan ubat. Ngantuk, tidurlah. Jahil, belajarlah. Berdosa, rasa berdosa, taubatlah. Lagi mana lagi? Yang pergi duk kan, mengengek kat situ, kenapa? Itu yang kena fahamkan. Okay? So basically kalau nak faham ke sini kan, tadabbur ni dia perasaan dalaman yang sepatutnya seorang manusia tadi dia kena melihat dan merhati pada ayat-ayat yang datang. Dan bukanlah maksud dia tinggalkan langsung tafsiran. So tadabbur Al-Quran tadi adalah sebenarnya perkara yang memang Allah Ta'ala perintahkan. Allah Ta'ala suruh supaya kita tadabbur. Ya, Allah Ta'ala suruh kita tadabbur Al-Quran, memerhatikan maksud-maksud Al-Quran. Macam Allah sebut Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-82. Allah Ta'ala nyatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tak merhatikan Quran, tak tengok Quran tu betul-betul. Walau kana min indi ghairillah, kalau sekiranya Quran dia datang daripada selain Allah Ta'ala, la wajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka dapati dalam Quran ni percanggahan yang sangat banyak. Okey, dan Allah nyatakan dalam surah Muhammad 24, afala yatadabbaruna Al-Quran, adakah mereka tak nak mentadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun ke atas, di atas jiwa tu ada kuncinya. Ayat ini kalau kita lihat sebenarnya tujukan surah tadabbur ni pada orang kafir tau. An-Nisa 82, Muhammad 24. Dua-dua ayat tu sebenarnya untuk suruh orang kafir tadabbur Quran. Tak nampak ke kalau Quran ni bukan dari Allah Ta'ala banyak kecanggahan? Ataupun kenapa mereka tak boleh faham lagi? Ke hati mereka ni ada kunci sampai kan mereka tak boleh faham-faham. Itu maksud dia. Jadi erti kata lain, arahan mentadabbur ni memang Allah Ta'ala sendiri yang suruh.
kepada kita. Syariat lain maksudnya kita tak boleh nak hentikan untuk memerhatikan. Cuma balik pada asal, kita kena melihat kepada apa? Maksud itu betul tak yang difahami daripada salafus soleh, daripada Nabi, para sahabat, tabi'in. Adakah itu maksud dia? Lepas itu maksud ayat tadi, kalimah tu, dia kita dah faham kalimah dan ayat berkenaan, itu maksud dia. Dan dekat situ baru kita start apa? Aplikasikan kepada hati kita. Macam mana kita dengan ayat berkenaan nak menuju mendekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak baiki diri kita macam mana? Kita nak jadi hamba Allah Taala yang soleh macam mana? Dengan ayat tersebut. Itu maksud tadabbur. Tapi balik pada asal kita sebutlah tadabbur tadi hanya berlaku lepas tafsir. Faham kalimah, tahu maksud yang datang daripada atas. Daripada Nabi sendiri, apa Nabi cakap. Ataupun dijelaskan oleh para sahabat. So kita tahu kalimah tadi, apa maksud mereka. Lepas tu kita, baru kita tengok natijah hati kita dengan ayat-ayat berkenaan. Itu maksud yang sebenar. Baik. Wallahu a'lam. Okey. Soalan. Tak lama. Ini malam ni nak gerak. Ada perjalanan jauh sikit. Okey. Saya kenal orang pandai baca Quran tapi amal sihir. Yep. Tak pelik. Kan? Itu bukan masalah. Bahkan sihir. Orang yang terbalikkan atau merosakkan pengertian Quran, memang dia boleh buat tafsir, boleh buat sihir. Baca Quran terbalik pun sihir. Sebenarnya. Boleh buat. Maka ada orang separuh tu buat ilmu pengasih melalui Quran. Apa tak ada je. Kan? Okey. Kemudian, minta Ustaz jelaskan orang yang tak pandai bahasa Arab, dia baca Quran. Lepas tu dia baca terjemahan Quran. Di samping tu dia tadabbur. Okey. Ini yang kita sebutkan tadi. Kita kata kita tak halang untuk perkara berkenaan. Cuma dia kena pastikan maksud kefahaman basic. Sebelum tadabbur tu, kefahaman basic dia tentang ayat tadi betul macam mana yang datang. Lepas tu masa dia nak aplikasikan hati dia, faham ayat tadi macam mana dia rasa untuk dekat diri pada Tuhan dengan ayat tersebut, itu tajuk lain lah. Memang kita kata macam kita nak menghalang tak boleh sebenarnya. Cuma nak katakan itulah cara kan, tak nak belajar tafsir, tak kenal langsung apa tafsir, kemudian kita terus lompat. Itu tak kena lah. Tapi kita kata macam balik pada asal pasal benda ni Allah tak jadikan kepada orang-orang bukan Islam sekalipun. Macam ada satu tu bukan cakap orang mendengar, membaca terjemahan Quran dalam bentuk isyarat. Terjemahan Quran bentuk isyarat. Ini kalau contoh macam apa, siapa-siapa nak tengok saya share sikit dekat kita punya. Sekejap Ni ada apa ada. Saya suka tengok apa rancangan ni. Bulan Ramadan biasa ada. Dekat YouTube dia Fahad Al-Kandari. Seorang imam daripada Kuwait kot. Dia memang sentiasa bulan Ramadan dia akan buat rancangan. Ni antara rancangan dia yang dia share bagaimana seorang wanita yang bukan boleh bercakap. Tak boleh cakap. Mute. Ni memang bisu. Tapi dia terangkan Quran pakai bahasa isyarat. Orang masuk Islam dekat 8 orang. Kita ni bercakap tak ada orang masuk Islam dengan kata-kata kita. Tak malu ke? Nampak tak? Dia boleh tunjuk macam tu, orang bukan Islam masuk Islam melalui chat. Bahkan dia kata bila tunjukkan syarat itu kan, orang yang sana tu, yang tengok daripada sana, isyarat yang ditunjukkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim macam ni buat kan, orang sana naik bulu roma tegang tengok kan maksud Al-Fatihah tu macam tu. Jadi bagi saya memang tak salah lah untuk kita kata nak tahu detail tak perlu. Untuk seorang tu tahu detail tafsiran tak perlu, tapi dia kena elakkan tafsiran atau terjemahan Quran yang salah. Pastikan. Sebab kadang-kadang zaman kita sekarang ni ada yang jenis yang macam Muhammad Asad kata terjemahan Quran dia. Ni bahaya sebab dia ni terkenal orientalis. Dia asal dia seorang Jew masuk Islam, tapi dia punya tafsiran Al-Quran dia pelik. Dan dalam tafsiran Quran dia tak ada kalimah Allah, semua God. Dia buang Allah. Kemudian bila time mukjizat Musa semua betul. Bila mukjizat Nabi lain semuanya metafor, bukan benda betul. Ni benda masalah sikit lah. Kena perhatikan. So jadi An-Nisa tadi 82. An-Nisa 82. Tak nampak kan? An-Nisa 82. Muhammad 24. Okey. Okay, jadi siapa-siapa tengok ni. Jadi kalau bagi saya bukanlah halangan untuk orang tu belajar demikian. Tapi dia kena pastikan macam even asatizah kita yang belajar mengajar harfiah Quran pun kadang-kadang dia kata sekian, dia kata Ibn Kathir kata. Dia nak suruh tadabbur tapi dia sebut Ibn Kathir kata. Untuk fahamkan maksud ayat tadi betul, yang betul ni macam ni. Lepas tu baru tadabbur.
kita aplikasikan. Sebab tujuan tadabbur tadi untuk apa tahu? Untuk orang tadi gunakan ayat yang dia baca tadi, yang dia faham macam mana dia dengan ayat tersebut dalam hidup dia. Dia pakai tak ayat ni? Ayat ni teraplikasi pada diri ke tidak? Dia beramal tak lagi dengan ayat ni? Kalau ayat tu berkenaan masalah apa? Masalah memaafkan orang. Dia beramal tak lagi dengan ayat ni? Itu dia kena faham lah. Dekat situ yang panggil tadabbur. Sebab dia kena ada reaksi. Sebab dia nak sampai pada Allah dengan ayat tadi. Tapi kalau ayat tadi dia tak amalkan, dia tak laksanakan, so terhalanglah daripada dia akan hasil ayat tersebut. Itu maksud dia. Okay? Baik, wallahu a'lam. Oleh kerana malam ni, malam kita nak balik awal dan sebagainya, ada ratus lebih satu orang. Hari kadang-kadang membimbing apa benda lain, tengok 60 orang hilang kan. Tak apa. Ala kulli hal kita ambil faedah malam ni. So insya-Allah bersiap sedia. Sebenarnya bukan tunggu Ramadan baru start baca Quran. Dari sekarang. Semoga Ramadan nanti kita dah terbiasa. So lancar kita punya kedudukan baca Quran ke, terjemahan Quran ke, tak kisahlah. Yang pentingnya kena pastikan kita punya pengertian tu betul. Sebab tu saya kata pilih terjemahan Quran yang betul. Saya cadangkan macam sekarang ni baru ni yang keluar kan, Malaysia punya terbitan ataupun Allah Basmih tu pun dah okey dah, Pipin Ar-Rahman, terbitan Jabatan Perdana Menteri. Kalau yang macam kalau English translation Sahih International, jangan pakai yang lain sangat. Sebab saya bimbang takut pasal kadang-kadang ada orientalis ni dia terjemahkan Quran, dia masuk Islam, kadang dia terjemah Quran tapi terjemahan dia tadi lari daripada maksud asal. Itu kita bimbang. Okay? Baik. Ustaz bulan puasa elok start balik bacaan dengan Al-Fatihah ke atau boleh sambung baca? Sambung baca je. Sambung je baca. Cuma banyakkan bacaan. Banyakkan masa dengan Quran. Bacaan sama teruskan. Tapi cuma kalau dapat masa lebih tambah lagi, tambahlah lagi masa. Itu lebih baik. Okay? Baik. Siapa-siapa tu tengok video tu. Memang pengacara tu tak dapat nak habiskan. Dia menangis separuh jalan. Separuh jalan dia tak dapat sambung. Sebab orang pekak kan, boleh dakwah kepada orang masuk Islam, dan kita dia kata yang boleh baca Quran tak dapat apa pun dia. Ya. Na'udzubillah, SWT pandu kita semua kepada kebaikan dan jadikan kita semua dapat faedah daripada Al-Quran, dan daripada kita beramal dengan Quran seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT, dan semoga Al-Quran Karim menjadi pemberi syafaat kepada kita macam Nabi nyatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li sahibihi, dan Quran akan datang hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang menemaninya. Wallahu a'lam. Tafsir Azhar dia ada sikit. Minta maaf. Tafsir Al-Azhar dia ada berapa jilid yang ni sikit. Ada sebahagian sikit kadang-kadang bab liberal tu masuk. Saya kata elakkan kalau boleh. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.